Okey, bab 1 ubahan. Kita akan belajar 3 jenis ubahan. Ubahan langsung, ubahan songsang dan ubahan bergabung. So, untuk hari ini kita akan tengok ubahan langsung. Pergi muka surat seterusnya. Ubahan langsung. Okey, 1.1 ubahan langsung. Standard pembelajaran. Okey, sebelum kamu belajar sesuatu topik, kamu mesti tengok dulu dia punya standard pembelajaran. Maksudnya standard pembelajaran ni adalah apa yang perlu kamu tahu selepas kamu belajar sesuatu topik. Jadi selepas kamu belajar topik ini, kamu seharusnya tahu ataupun boleh menerangkan maksud ubahan langsung. Okey. So, untuk memahami lebih lanjut tentang ubahan langsung, kita terus pergi dia punya takrifan di muka surat 3. Okey, yang warna kuning ni, muka surat 3. Apa takrifan ubahan langsung? Ubahan langsung menerangkan perkaitan antara dua pemboleh ubah. Okey, ada dua pemboleh ubah lah. Dengan keadaan apabila satu pemboleh ubah Y, okey, so dua pemboleh ubah tu di sini dianggap pemboleh ubah Y bertambah, maka pemboleh ubah X juga bertambah pada kadar yang sama dan sebaliknya. Okey. So, dia kata sini ada dua pemboleh ubah. So, dalam takrifan ini, pemboleh ubah itu adalah pemboleh ubah Y dan pemboleh ubah X. Okey. Tidak semestinya Y dan X kamu boleh guna apa-apa huruf untuk mewakili sesuatu pemboleh ubah. Tetapi biasanya dia memang akan guna Y dan X. Jadi di sini, cara menulis ubahan langsung, kita tulis begini. Y berubah secara langsung dengan X ini. Kamu tengok sini. Hubungan ini juga ditulis sebagai Y berubah secara langsung dengan X. Itu dalam bentuk ayat. Y berubah secara langsung dengan X. So, kalau kita mau tulis dia punya ringkasan, Y berubah secara langsung. Ini simbol berubah secara langsung. Macam ikan begini. Okey. Dengan X. Itu maksud. Itu cara tulis lah. Macam mana mau tulis Y berubah secara langsung dengan X. Jadi kalau ikut takrifan di sini ya, tengok. Okey. Apabila suatu pemboleh ubah Y bertambah, maka pemboleh ubah X juga bertambah. Jadi kalau Y berkadar langsung dengan X, maksudnya kalau Y itu bertambah, X itu juga bertambah. Okey. Pada kadar yang sama dan sebaliknya. Dan sebaliknya maksudnya kalau Y berkurang, X pun berkurang. Okey. Itu adalah ubahan langsung. Untuk lebih faham, cikgu bagi satu contoh lah, contoh yang mudah. Katalah tambang teksi lah. Okey. Contoh, kalau teksi itu jalan 2 kilometer, bayaran dia adalah, ini jarak lah kan. Jarak teksi itu bergerak, contoh 2 kilometer, dia punya bayaran adalah RM10. RM10. Okey, jika diberi, jarak itu cikgu anggap pemboleh ubah Y dan bayaran itu cikgu anggap pemboleh ubah X. Jadi jika kita katakan Y berkadar langsung ataupun berubah secara langsung dengan X, kita tahu apabila Y meningkat, X juga akan meningkat. Itu memang dinyatakan dalam dia punya takrifan. Jadi di sini, untuk hubungan Y berubah secara langsung dengan X, cikgu bagi contoh untuk di sini. Sekiranya jarak ini menjadi 2 kali ganda. 2 kali ganda, maksudnya darab 2. Maksudnya dia sudah jalan 4 kilometer. So, apa berlaku kepada bayaran di sini? Okey. Kalau jarak dia bertambah 2 kali ganda, maksudnya dari 2 km, 4 km. So, apa berlaku kepada bayaran? Bayaran pun akan bertambah 2 kali ganda, iaitu RM2
Okey. So terbukti di sini apabila y bertambah, x juga bertambah. Apabila jarak bertambah dari 2 km kepada 4 km, bayaran juga bertambah. Berapa banyak dia bertambah? Sekiranya jarak itu bertambah 2 kali ganda, bayaran pun bertambah 2 kali ganda. So sama, dia punya kadar sama. Sebab dalam takrifan tadi dia nyatakan pada kadar yang sama. So ini adalah ubahan langsung. Okey. Okey, so contoh di sini ini senang saja, cikgu go through saja. Okey. Jumlah gaji seorang pekerja sambilan sebagai jurujual berubah secara langsung dengan bilangan jam dia bekerja. Jadi kita boleh tulis, katalah gaji cikgu anggap sebagai Y dan bilangan jam cikgu anggap sebagai X. Jadi dia sudah beritahu berubah secara langsung. Jadi kita boleh tulis Y berubah secara langsung dengan X. Gaji berubah secara langsung dengan bilangan jam. Okey. Jadi kita tahu. Okey, baru kita tengok soalan seterusnya. Nyatakan perubahan pada A. Jumlah gaji jika bilangan jam bertambah 2 kali ganda. Jadi cikgu sudah tunjuk tadi contoh. Kalau ubahan langsung, kalau satu pemboleh ubah itu bertambah, pemboleh ubah yang satu pun bertambah pada kadar yang sama. Okey, jadi di sini dia sudah bagi tahu dengan jelas. Jumlah gaji, dia tanya apa perubahan jumlah gaji sekiranya bilangan jam dia bertambah 2 kali ganda. Jadi kalau satu pemboleh ubah itu bertambah 2 kali ganda, pemboleh ubah yang satu pun mesti bertambah 2 kali ganda sebab dia mesti bertambah pada kadar yang sama. Jadi sebab itulah jawapan dia jumlah gaji bertambah 2 kali ganda. Okey. B. Nyatakan perubahan pada jumlah gaji jika bilangan jam berkurang sebanyak 40%. Okey. Jadi kalau X berkurang 40%, Y pun akan berkurang 40% sebab dia kadar yang sama. Jadi jumlah gaji juga berkurang sebanyak 40%. Senang kan? Ketiga, nyatakan perubahan pada bilangan jam bekerja jika jumlah gaji yang diterima adalah separuh daripada asal. Separuh dia bilang. Maksudnya gaji dia berkurang sebanyak 50% lah kan, separuh. So apa berlaku kepada dia punya bilangan jam? Mesti juga berkurang 50%. Jadi bilangan jam bekerja adalah separuh, iaitu 50% daripada bilangan jam asal kerja. Boleh faham kan? Senang. Okey, latihan ni nanti cikgu suruh kamu buat. Latihan ini cikgu mau kamu buat soalan 2 dan soalan 3. Okey, so take note soalan 2 dan soalan 3. Okey. Kita sambung lagi sikit. Seterusnya, standard pembelajaran yang seterusnya. Okey, selepas kamu belajar topik ini, kamu mesti tahu menentukan hubungan antara dua pemboleh ubah bagi suatu ubahan langsung. Menentukan hubungan, dia cakap. Okey. Jadi di sini maksudnya di sini kamu kena tahu menentukan hubungan. Sama ada dia hubungan langsung atau ubahan langsung atau bukan. Okey. Tersasul lagi. Jadi contoh di sini cikgu ambil sinilah. Cikgu ambil sini untuk mudah. Okey, kadar tambang teksi ialah RM1.20 per kilometer. So kalau 2 kilometer, berapa tambang dia? RM2.40 lah kan. Kalau 4 kilometer, RM4.80. Kalau 6, RM7.20. Kalau 8, RM9.60. Kalau ini RM12 lah. Okey. Jadi untuk kita mau tahu dia ubahan langsung atau tidak, kita kena
kira dia punya nisbah pemboleh ubah. Okey. Tengok dalam jadual sini ada Y bahagi X. So, cuba kamu bahagi Y bahagi X. Jadi, maksudnya di sini 2.4 bahagi 2, kamu akan dapat 1.2. Yang ini 4.8 bahagi 2 pun dapat, 4.8 bahagi 4 pun kamu dapat 1.2. 7.2 bahagi 6 pun dapat 1.2, 1.2, 1.2. So, apa yang dapat kita perhatikan di sini? Nisbah pemboleh ubah itu, kalau kita kira, dia akan mendapat satu nilai yang tetap. Okey. Tetap ataupun malar. Sama saja nilai dia. Biarpun ini semua berubah. Okey. Tapi bila kita bahagi, kita akan dapat satu nilai yang tetap ataupun malar. Okey, jadi nisbah Y bahagi X itu kita panggil dia sebagai pemalar. Okey. Sini, tengok sini. Ini, nilai Y bahagi X adalah pemalar. Okey. B. Graf Y melawan X ialah satu garis lurus yang melalui asalan. Maksudnya, okey, apa maksudnya? Kalau ini tadi, jadual ini, kalau kamu plot graf, cikgu rasa mendengar rendah kamu ada belajar juga memplot graf. Kalau kamu plot graf di sini, kamu akan dapat satu garis lurus yang bermula dari 0, 0. Ini 0, 0. Dan lurus sahaja. Okey, kamu akan dapat graf begitu. Seperti inilah. Garis lurus bermula dari 0, 0. Okay. C. Pemboleh ubah Y berubah secara langsung dengan pemboleh ubah X. So, itulah ubahan langsung. Maksudnya, untuk ubahan langsung, apabila kita kira Y bahagi X, untuk kesemua nilai, dia akan dapat satu nilai yang tetap, yang dikenali sebagai pemalar. Dan apabila kita plot graf, kita akan dapat graf yang bermula dari asalan 0, 0 dan garis lurus. Maka, sekiranya berlaku begitu, maka data-data yang dalam jadual itu adalah ubahan langsung. Okey. Tengok yang ini seterusnya. Tadi kita Y bahagi X kan. So, Y bahagi X itu ada dia punya, adalah pemalar kan tadi. Pemalar tu dia ada simbol lah. Simbol dia adalah K. Okey. K. Ini K adalah simbol untuk pemalar. Okey. Dan kalau daripada graf, K itu adalah sama dengan kecerunan. Okey. Sebab kecerunan itu adalah paksi Y bahagi paksi X, iaitu Y bahagi X. So, sama kan? Y bahagi X adalah K, pemalar. Jadi, kalau dari graf, Y per X itu adalah kecerunan. Okey. Tengok yang kuning ni. Bagi satu ubahan langsung, Y berubah secara langsung dengan X boleh ditulis sebagai, ini cikgu sudah bagi tahu tadi. Y berubah secara langsung dengan X. Okey. Ini adalah dalam bentuk hubungan ubahan. Kalau kita mau buat persamaan, semua tahu kalau persamaan itu mesti guna tanda sama dengan. Okey. Bila ada sama dengan, kita mesti tambah pemalar di depan X. K, X. Okey. So, ini otomatik wujud K itu apabila kita tukar tanda berkadar langsung ini kepada tanda sama dengan. Maksudnya kita ubah hubungan ubahan kepada bentuk persamaan. So, ingat itu. Kalau Y berubah secara X, kita mau ubah dia pergi persamaan. Y sama dengan, bila kita letak saja sama dengan, kita mesti tambah pemalar K, X. Okey. Kalau kita guna Y lah. Kalau kita guna huruf lain sama juga. Contoh, W berkadar langsung dengan Z. Jadi, mau buat persamaan dia, Y sama dengan, mesti tambah K, Z. Okey. So, K itu adalah pemalar. Ni. Okey. Seterusnya, di sini ya.
Ini sama juga sebenarnya, cuma dia bukan X lah. Contoh di sini, bagi suatu ubahan langsung, Y berubah secara langsung dengan X kuasa N. So, N itu mewakili apa-apa nombor lah. Boleh ditulis sebagai, cara tulis sama juga. Contohlah, Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2. So, tulis saja kuasa 2. Mau tulis persamaan macam mana? Y sama dengan, so ingat bila kita tulis sama dengan mesti tambah K. X kuasa 2. So, sama saja macam tadi. Okey. Kalau dia bilang Y berubah secara langsung dengan X kuasa 3. Tulis saja X kuasa 3. Mau tulis persamaan, Y sama dengan K. X kuasa 3. Okey. So, itu cikgu rasa semua boleh faham. Okey, so video ini berhenti di sini. Cikgu akan buat video seterusnya untuk menerangkan contoh-contoh yang ada dalam buku teks. Ada banyak contoh. So, kalau cikgu buat satu video saja, dia terlalu panjang. Okay, so see you in the next video.